Di dalam dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak menurunkan nikmat tidak terhingga ke atas semua makhluk ciptaannya. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ialah nikmat makanan yang mencukupi. Namun, tahukah anda terdapat perbezaan antara makanan halal dan makanan haram? Jadi, marilah kita bersama-sama mengupas tentang isu sains pemakanan dalam Islam. Jadi apakah yang telah dimaksudkan dengan makanan halal dan makanan yang haram? Halal adalah kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan dan dibolehkan. Ianya telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Berdasarkan ayat tersebut telah dinyatakan bahawa makanlah makanan yang halal lagi baik, atau dalam bahasa Arabnya yang bermaksud halalan tayyiban. Tayyiban ini bermaksud bermutu dan tidak memudaratkan. Manakala haram pula bermaksud dilarang dan tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimana dalam firman Allah daripada surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging khinzir, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas." Ini adalah pembahagian halal dan haram. Halal dan haram masing-masing dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu zat, pemprosesan dan perolehan. Makanan yang halal secara zat adalah makanan yang tidak mengandungi kandungan yang diharamkan. Halal secara pemprosesan pula adalah makanan yang disembelih secara sah atau yang disembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makanan yang halal secara perolehan adalah makanan yang diperoleh secara sah seperti tidak dicuri. Manakala bagi makanan yang haram pula adalah perlawanan kepada maksud-maksud yang saya sebutkan tadi. Kenapa Allah SWT haramkan kita makan bangkai, darah, daging khinzir dan juga haiwan yang disembelih atas nama selain Allah? Apa jadi kat kita kalau kita makan makanan haram tersebut? Yang pertama, bangkai. Kenapa Allah SWT tak bagi ataupun haramkan terus kita makan bangkai ni? Sebabnya, biasanya haiwan yang mati ni, kita tak tahu dia mati tu sebab apa. Boleh jadi dia mati sebab penyakit, makan makanan beracun ataupun sudah tua. Kita ambil situasi. Katakan haiwan yang kita makan tu dia mati sebab makan benda racun. So, apa efek kat kita? Kita pun matilah sebab kita makan racun. Daging khinzir. Banyak sangat kajian saintifik yang buktikan kenapa kita tak boleh makan daging khinzir. Even masak dia pun tak boleh makan lagi sebab bahaya. Yang pertama, khinzir ni dia makan semua benda kotor dalam dunia ni, termasuk najis mereka sendiri. Yang kedua, badan khinzir ni banyak sangat bakteria and parasit yang berbahaya. Yang ketiga, khinzir ni walaupun kita try bunuh dia guna racun pun dia takkan mati. Even racun ular. Terdapat beberapa kebaikan makan makanan halal. Kebaikan yang pertama ialah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan doa dimakbulkan. Ambilan makanan yang halal juga menjadi salah satu sebab doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Seperti mana Rasulullah bersabda mengenai makan makanan halal akan dimakbulkan doa, iaitu dalam hadis riwayat Tabrani yang bermaksud, baguskanlah makanan engkau, nescaya adalah engkau orang yang diperkenankan permintaan. Kebaikan yang kedua ialah dapat menghindarkan diri dari penyakit. Kita kena pastikan makanan yang kita makan itu berzat, dan yang paling penting, kita kena pastikan makanan tersebut dijamin bersih dan suci mengikut hukum syarak. Makanan yang diharapkan oleh Allah banyak memberi kesan negatif kepada kesihatan diri kita. Contoh makanan yang memberi kesan negatif kepada diri kita yang telah diharamkan oleh Allah ialah daging khinzir. Hal ini kerana daging khinzir ini mengandungi 30 jenis penyakit yang senang berjangkit. Dalam surah Al-Baqarah ada menyatakan tentang pengharaman terhadap daging khinzir ini, iaitu sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tahukah anda bahawa terdapat pelbagai makanan sunnah yang boleh dimakan untuk menjamin tahap kesihatan yang baik? Buah kurma atau dalam bahasa saintifiknya dikenali sebagai Phoenix dactylifera merupakan makanan sunnah yang sering dimakan ketika berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam kurma itu ada ubat penyembuh atau penawar bagi racun jika diamalkan setiap pagi. Antara khasiat kurma ialah kandungan fiber yang tinggi dalam kurma dapat melancarkan pergerakan makanan dalam usus, seterusnya mengelakkan masalah sembelit. Makanan sunnah yang kedua ialah madu. Madu ialah makanan yang dihasilkan oleh lebah dan khasiatnya amat jelas dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 sebagai ubat yang menyembuhkan. Antara khasiat yang terkandung dalam madu ialah madu dapat mengurangkan batuk dan lelah. Tips yang pertama, kita kena pastikan makanan tersebut tidak memudaratkan diri kita. Contoh makanan yang
boleh memudaratkan diri kita ialah makanan yang terlalu manis, makanan yang terlalu pedas sampai boleh merosakkan lapisan perut kita. Tips yang kedua ialah kita kena pastikan haiwan yang kita nak makan tu tidak diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan tips yang ketiga ialah kita kena pastikan makanan tersebut mempunyai logo halal yang sah, yang telah disahkan oleh JAKIM. Jadi kita perlulah betul-betul peka untuk memastikan makanan yang kita makan tu adalah makanan dari sumber yang halal, dari sumber yang bersih dan suci untuk kita makan.